Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton sekalian yang sedang berada di hadapan kaca TV lah kot kaca TV lah sangat. Atau kita berada di hadapan laptop ataupun di phone masing-masing. Apa khabar semua? Selamat menyambut hari ini 13 Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih bersemangat lagi insya-Allah meneruskan Ramadan. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini Dr. Rabiatul Adawiyah binti Muhammad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor apa khabar? Sihat ke Doktor? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Doktor macam mana? Sepanjang PKP ni okey ke? Alhamdulillah. Semuanya sebagai pensyarah lagi. So masih lagi diteruskan lagi ke sesi pembelajaran dengan student Doktor di USIM? Di USIM insya-Allah kita mula trial pengajaran minggu ni. Jadi kita dah start lah, kalau ikutkan dalam minggu ni kita dah start untuk trial pengajaran. Dan insya-Allah selepas daripada ni kita akan mulakan insya-Allah secara online. Secara online lah. Ya, secara online. Yalah, kok mana pun lecturer ni walaupun PKP pun, cuti pun masih bekerja Doktor tak? Ya. Nak kena buat macam-macam lagi, tanda kertas mungkin ya, tanda kertas. Hari tu pun dakatirah yang lain pun banyak kata tanda kertas, dah sibuk untuk jaga orang SV student master dan sebagainya. Yeah. Jadi nak katanya tanggungjawab tu masih diteruskan walaupun PKP Doktor. Okey, baik. Untuk makluman pada semua sidang penonton sekalian, kita hari ini bersama-sama dengan Dr. Rabiatul Adawiyah. Mungkin kalau siapa yang daripada USIM, sebab kita daripada Tadabbur Center ni follower pun ada ramai juga daripada USIM ni Doktor. So ramai daripada USIM juga, so daripada USIM mungkin dah familiar dengan Ustazah insya-Allah. Kita punya figure yang kita jemput hari ni kebetulan adalah murabbi muslimat yang pertama, sebab sebelum ni 10 ataupun 9 yang sebelum ni semua yang murabbi daripada muslimin, semua dakatir belaka. Jadi hari ni adalah muslimat ataupun murabbi muslimat yang pertama. So kita sangat-sangat teruja untuk mendengar pengisian daripada Ustazah pada hari ini insya-Allah. Okey, serba sedikitlah latar belakang tentang Ustazah yang saya rasa ini juga antara hajat ataupun hasrat Tadabbur Center untuk memasarkan ataupun untuk memperkenalkan lagi asatizah kita yang terlibat secara serius academically di bidang tafsir, supaya ramai masyarakat kita boleh kenal dan boleh dapat manfaat daripada semua asatizah yang berada dekat universiti yang pakar dekat dalam bidangnya, khususnya dalam bidang Quran lah insya-Allah. So saya perkenalkan sedikit terlebih dahulu latar belakang doktor insya-Allah. Dr. Rabiatul Adawiyah binti Muhammad asal daripada Johor. Lahir katanya di KL. Asal daripada Johor, lahir di KL dan sekarang menetap di Nilai Doktor Nilai kira Negeri Sembilan Doktor? Negeri Sembilan, ya, Negeri Sembilan. Sebab dia dah dekat border kan. Kalau depan sikit dekat Bandar Seri Putra tu dah kira Selangor dah. Kan? Ya. Walaupun macam tu tak boleh balik KL juga. Macam mana? Walaupun dekat border hujung-hujung pun tak boleh balik KL jugalah untuk ziarah ibu bapa. Ya Allah. Itulah nak kata doktor duduk di Nilai Negeri Sembilan dan sekarang merupakan tenaga pengajar ataupun pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Kalau sedikit latar belakang pendidikan doktor yang boleh saya beritahu kepada sidang penonton sekalian, doktor merupakan degree ataupun mempunyai degree ijazah sarjana muda dalam bidang fiqh wa usul di Jordan. Seterusnya melanjutkan pengajian Master Usuluddin di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan seterusnya melanjutkan lagi pengajian dalam bidang PhD. Yang ni saya sebenarnya iaitu doktor ambil khususan dalam bidang Ijazul Quran di PhD di USIM. Jadi boleh doktor cerita sikit kajian doktor masa PhD sikit je supaya orang tahu apa forte ataupun yang bidang kajian, orang ikut kajian doktor sendiri. Doktor kaji dalam bidang, tak silap saya pernah dengar last dulu pasal dari sudut kesihatan juga doktor, ada kaitan dengan kesihatan Ijaz Quran satu bidang yang besar. Jadi dalam kajian PhD saya tumpukan kepada salah satu daripada jenis ijaz, iaitu ijaz ta'thiri. Dalam Quran Al-Karim, ta'thiri. Bagaimana Al-Quran tu dia mempunyai pengaruh kepada diri kita
bukan sahaja pengaruh dari aspek spiritual tapi juga fizikal kita. Dan kajian yang saya jalankan, kita lihat audioterapi bacaan Al-Quran terhadap pesakit koma. Jadi dekat situ kita lihatlah dia punya dia punya tindak balas, dia punya ni kan bacaan tu kepada pesakit, dan masya-Allah dia punya dapatan pun sangat signifikan lah. InsyaAllah. Tu nak katanya ada, bukan saya nampak bukan sekadar takfiri semata-mata, ada ilmi sekali kot di situ doktor. Just ilmi pun ada juga kan. Okay, baik. Betul. Okay, baik. Tanpa buang masa, sebab saya rasa ramai tak sabar nak dengar kupasan pada hari ini, sebab saya rasa topik yang Ustazah pilih pada hari ini memang ramai masyarakat kita nak tahu Ustazah. Sebab ramai yang tertanya-tanya tapi segan nak bertanya pun ada, ataupun ramai yang tertanya-tanya tapi tak jumpa jawapan, iaitu laula nazal al-Quran jumlatan wahidah. Kenapa tidak Al-Quran ni turun sekaligus? Ini antara kupas tajuk yang akan doktor kupas pada hari ini insya-Allah. Jadi tanpa buang masa Ustazah, doktor, saya serahkan floor ni selama 40 minit pada Ustazah, dan insya-Allah pada hujung nanti kita akan open pada soal jawab daripada audiens insya-Allah. Okey, baik. Tafadhali Ustazah insya-Allah untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Syahmi atas aluan-aluan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Terima kasih, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Tadabbur Center atas jemputan yang diberikan kepada para asatizah di universiti-universiti di Malaysia, dan saya berbesar hatilah atas jemputan ni, walaupun hakikatnya gelaran murabbi itu sangat besarlah bagi saya. Saya cuba untuk berikan ataupun kongsikan sedikit sebanyak yang saya tahu mengenai Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Iaitu satu persoalan yang mana persoalan ini bukannya datangnya daripada orang Islam, tetapi ia datang daripada orang-orang kafir sendiri. Yang mana saya petik kata-kata ini adalah daripada petikan ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Furqan. Sebenarnya kalau boleh rujuk dalam surah Al-Furqan ayat 32 dan 33. Di mana dalam ayat 32-33 itu qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala allazina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Maknanya orang-orang kafir itu mereka berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali, iaitu kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu secara sekaligus. Seperti mana sebelum ini kita sedia faham kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur dan juga suhuf-suhuf yang lain diturunkan secara sekaligus. Jadi penurunan Al-Quran sedikit berbeza dengan penurunan kitab-kitab sebelum ini. Jadi itu yang menjadi pertikaian golongan musyrikin, golongan kafirin, dan Allah jawab juga dalam ayat ini, dalam ayat 32 dan 33 ini bagaimana persoalan yang mereka soalkan, iaitu mereka pertikaikan kenapa Al-Quran tak turun sekaligus seperti kitab-kitab sebelum ni. Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Maka Allah kata ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan bukan secara sekaligus tetapi secara beransur-ansur, adalah kerana untuk menetapkan hatimu wahai Muhammad, untuk menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk warattalnahu tartila, iaitu kami bacakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Jadi nanti kita akan lihat selepas ni bagaimana hikmah kenapa diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur, bukan sekaligus. Kita akan lihat satu persatu. Jadi dalam ayat yang ke-22 juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira.
Maknanya Allah jawab lagi kenapa Al-Quran ni tidak diturunkan secara sekaligus, maka Allah jawab dengan jawapannya, dan mereka tidak membawa kepadamu wahai Muhammad sesuatu kata-kata yang ganjil, melainkan kami iaitu Allah bawakan kebenaran dan penjelasannya dengan sebaik-baiknya, wa ahsana tafsira. Jadi apabila Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bukan secara sekaligus, dia bermakna di sini bahawa orang kafir ni sentiasa mendatangkan hujah, sentiasa mendatangkan keraguan, sentiasa mendatangkan provokasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam itu dan ini, dan Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk jawab semua permasalahan, keraguan dan juga isu-isu provokasi yang ditimbulkan oleh golongan kafir. Jadi sekaligus ini adalah hikmah terbesar bagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, caranya berbeza sedikit dengan kitab-kitab sebelum ini, iaitu secara beransur-ansur. Saya juga suka nak kaitkan apabila saya mengambil tajuk ini, nak kaitkan dengan satu peristiwa yang kita biasa dengar di Malaysia, iaitu hari Nuzul Quran. Di mana Nuzul Quran ini adalah satu hari yang terbesar, kan? Kita kata hari turunnya Al-Quran, dan juga kita kan dekat Malaysia pun kita cuti kan bila Nuzul Quran. Jadi sejauh mana penghayatan kita tentang Nuzul Al-Quran ini? Adakah sekadar kita memahami Al-Quran turun di bulan Ramadan, itu sahajakah, ataupun di sana ada lagi perincian dan juga hikmah-hikmah yang lain yang perlu kita bongkar, yang perlu kita fahami dan kita perlu hayati supaya Al-Quran itu dekat di hati kita. Jadi kalau kita lihat minggu depan Nuzul Quran kan, hari Isnin lah, hari Isnin rasa kalau tak salah saya lah kan, minggu depan Nuzul Quran. Jadi Nuzul Quran hari Isnin yang mana Nuzul Quran ni kita kata 17 Ramadan lah. Di mana kita maklum bahawa 17 Ramadan itu adalah nuzul Quran, dan bila kita faham Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan, adakah Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi di sini kita lihat dalam peringkat penurunan Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan dua peringkat. Ia diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, dan dalilnya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin qadar, juga dalam inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, satu lagi dalam ayat yang lain. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Tapi kalau kita lihat perbahasan lebih dalam lagi dalam bidang ulum Al-Quran, perkataan yang digunakan anzala dalam 3 ayat ini menjelaskan penurunannya adalah secara sekaligus. Iaitu sekaligus dari mana? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Maknanya Al-Quran turun sekaligus, tapi daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Namun daripada Baitul Izzah langit dunia turun ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi dekat sinilah apabila golongan musyrikin, golongan kafirin, mereka melihat penurunan Al-Quran berbeza dengan penurunan kitab-kitab sebelum ni, maka mereka tanya dan Allah quote balik kata-kata mereka itu dalam ayat 32 dan 33 surah Al-Furqan, iaitu waqala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Maka Allah jawab di sini. Jadi dekat sini bila kita lihat penurunan Al-Quran adalah melalui dua peringkat, turunnya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Di sana pun ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia secara sekaligus? Jadi di sini adalah hikmahnya adalah untuk membesarkan Al-Quran itu sendiri, untuk menghabarkan kepada penduduk-penduduk langit
yang mana Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang akan diturunkan kepada afdalil al-anbiya, iaitu kepada sebaik-baik Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk menjelaskan bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia dan kepada umat yang paling mulia, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia adalah untuk memberikan pengkhabaran besar ini kepada semua para malaikat bahawa inilah akhir Al-Quran, akhir kitab yang akan diturunkan. Dan daripada Baitul Izzah, di langit dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah secara berperingkat-peringkat. Sebab tu kita lihat Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya di waktu malam, ada ketikanya di waktu siang, ada ketikanya di waktu berjihad, ada ketikanya di waktu Rasulullah menghadapi tekanan yang sangat besar dalam dakwah. Jadi setiap momen dalam dakwah Rasulullah itu maka diturunkan ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi di sana kita lihat bagaimana diturunkan sedikit-sedikit itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Jadi hikmah itu yang kita nak lihat, yang kita nak kupas hari ini. Dan kenapa tak turun sekaligus? Inilah dia hikmah-hikmah dia. Jadi antara hikmah pertama yang kita lihat kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus adalah pertama adalah untuk memperkuatkan fuadin Nabi, lituthabbita bihi fuadak, iaitu untuk memperkukuhkan, untuk memantapkan jiwa Nabi SAW. Kenapa Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit? Dia punya hikmah dia untuk memantapkan jiwa Nabi. Yang ini sidang penonton sekalian, kita sedia maklum kalau kita melihat sejarah sirah Rasulullah SAW, ya Ustaz ya, bagaimana kita lihat sirah perjalanan dakwah Rasulullah SAW bukanlah sirah yang begitu nak kata macam dibentang red carpet begitu, taklah kan. Kita lihat bagaimana sirah Rasulullah penuh dengan tentangan, penuh dengan ujian, penuh dengan dugaan demi dugaan, ada macam-macam tentangan yang dilakukan, sama ada dari segi kata-kata, dari segi perbuatan, dari segi percubaan bunuh, macam-macam. Dan kita lihat penyiksaan yang besar kepada umat Islam pada zaman awal Islam. Jadi dia bukanlah satu jalan yang mudah, jalan yang mana ditempuhi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan titisan darah, air mata. Yang mana kita hari ini dapat meraihkan nikmat Islam itu atas titisan darah dan juga air mata para nabi-nabi sebelum ini dan juga para sahabat. Jadi kalau kita lihat bagaimana setiap momen dalam perjalanan sirah Rasulullah ni ada banyak momen-momen yang sedih, ada banyak momen-momen yang menyebabkan Rasulullah memerlukan sokongan daripada seseorang. Jadi di sinilah turunnya Al-Quran secara sedikit demi sedikit adalah untuk memantapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berlaku ujian, maka Allah datangkan ayat yang mana ayat-ayat ini adalah ayat motivasi kepada Rasulullah dan juga para sahabat. Dan bukan terhenti setakat itu saja ya Ustaz. Bagaimana kita lihat bahawa ayat-ayat motivasi yang ditujukan kepada Rasulullah ketika dalam sirah Rasulullah, dia juga adalah ayat motivasi untuk kita. Untuk kita umat Islam sepanjang zaman. Sebab apa? Al-Quran ini adalah untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, dia memberi dia punya pengaruh dia memberi dia punya kekuatannya tu kepada setiap generasi. Kita lihat bagaimana ketika zaman Rasulullah dahulu, kita lihat bahawa bagaimana di zaman Rasulullah berlaku macam-macam ujian dan juga tentangan, dan Al-Quran motivate Rasulullah. Banyak ayat-ayat motivasi kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, dan antaranya adalah ayat-ayat yang banyak berkait rapat dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para umat-umat sebelum ini, yang mana kisah-kisah itu kenapa Allah ceritakan kepada Rasulullah.
melainkan adalah untuk memberikan motivasi bahawa wahai Rasulullah, wahai Muhammad, begitu mencabar. Umat-umat terdahulu, para nabi, para rasul terdahulu pun melalui jalan yang sama, iaitu melalui tentangan yang sangat hebat. Jadi bila turun ayat Al-Quran secara sedikit demi sedikit, maka kita Rasulullah akan sentiasa berada dalam mood semangat, mood motivasi selalu. Sebab apa? Sebab sentiasa diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah motivasi terbaik. Kita bagi contoh paling mudah lah, kalau kita hari ni kan, kalau Ustaz kan, dalam hidup kita tak semestinya kita sentiasa gembira kan. Ada masa-masanya kita akan rasa sedih, ada masanya kita diuji dengan ujian yang kita rasa kita tak boleh nak handle. Jadi kita sebagai manusia biasa pun apabila kita diuji dengan ujian-ujian sebegini, kita memerlukan seseorang untuk motivate kita. Dan subhanallah bagaimana Rasulullah dimotivasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hikmah pertama, bagaimana kita lihat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan jiwa Rasulullah, juga untuk menguatkan jiwa kita. Sebab Al-Quran yang dah meninggal dunia, yang dah pergi, selesailah tugasnya di sana dan mendapat dah balasannya di sana, di alam barzakh sana. Tetapi Al-Quran masih lagi menjalankan peranannya kepada siapa? Kepada yang hidup. Yang hidup tu siapa? Hari ini kita lah, kita yang hidup, maka kita yang perlu mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Manakala nanti kalau kita semua dah pergi meninggalkan dunia ini, maka Al-Quran itu adalah untuk generasi yang berikutnya dan seterusnya sehinggalah datangnya hari kiamat. Jadi antara contoh ayat yang kita lihat dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan turunnya Al-Quran bukan secara sekaligus tetapi secara beransur-ansur adalah untuk memantapkan jiwa Rasulullah SAW adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbita bihi fuadak. Maknanya Allah kata, dan tiap-tiap berita, tiap-tiap perhabaran tentang kisah-kisah Nabi sebelum-sebelum kamu wahai Muhammad, maka diperceritakan, diperdengarkan, dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nuthabbita bihi fuadak, adalah untuk memantapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kita lihat satu daripada antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, bukan secara secara sekaligus lah. Kalau di Madinah dia punya berperingkat ini adalah untuk memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal dan kita sedia maklum di sana Jibril apabila menurunkan wahyu dalam kelompok ayat-ayat yang boleh dihafal antara 5 hingga ke 10 begitu. Walaupun di sana terdapat juga ayat-ayat ataupun surah besar yang diturunkan secara sekaligus, tapi hikmah terbesar kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur untuk memudahkan Rasulullah SAW menghafalnya. Jadi kalau sebab kita lihat, kita tengok balik masyarakat golongan masyarakat Arab zaman jahiliah dulu, mereka adalah satu masyarakat yang ummi. Dan Rasulullah pun adalah seorang yang ummi. Jadi ummi ni maknanya tak tahu baca, tak tahu menulis, dan mereka bergantung dengan ingatan sahaja untuk segala yang mereka perlukan. Jadi begitu juga Al-Quran diturunkan untuk memudahkan hafalan, maka dengan turunnya sedikit-sedikit ini memudahkan kepada Rasulullah SAW untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-106, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, iaitu
Al-Quran itu dibahagi-bahagikan ataupun dipecah-pecahkan, diturunkan sedikit-sedikit demi sedikit demi sedikit. Untuk apa? Allah kata dalam ayat ini ala mukthin. Ala mukthin ni maknanya supaya engkau Muhammad dapat bacakan kepada manusia dengan lambat tenang. Maknanya secara slowly, secara perlahan, supaya apa? Supaya dapat dihafal, supaya dapat difahami intipatinya, supaya dapat diamalkan dengan baik. Wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila tu maknanya dan kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Kalau kita tengok tadi turun Al-Quran secara sekaligus, Allah guna wazan af'ala, anzala. Dan kalau kita lihat dalam penurunan Al-Quran secara berperingkat, Allah gunakan perkataan nazzala yunazzilu tanzilan, maknanya daripada wazan fa'ala, maknanya buat selalu buat kan. Kalau kata nazzala, turun selalu, turun sikit-sikit, turun begitu. Jadi itu yang kita lihat antara hikmah kedua kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, tidak sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, antara hikmah ketiga ni bagi saya adalah satu hikmah yang sangat penting lah, yang sangat besar, sangat penting, dan dia memberikan kita satu pendekatan bagaimana kita nak jalankan dakwah dengan cara yang terbaik. Antara hikmah yang ketiga, kita lihat turunnya Al-Quran bukan secara sekaligus tetapi secara beransur-ansur adalah untuk kalau kita lihat dia sebenarnya adalah strategi dakwah yang dijalankan yang ditunjuk dalam Al-Quran sendiri, di mana strategi dakwah ni adalah strategi dakwah yang sangat berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana hikmah ini dia dapat menjalankan ataupun melaksanakan syariat Islam, hukum hakam Islam secara berperingkat. Sebab kita tahu bahawa surah-surah di Mekah adalah surah-surah yang banyak menceritakan tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, iaitu berkait rapat dengan akhlak, dan itu adalah fokus utama, menceritakan tentang perkara-perkara sam'iyat, tentang syurga, tentang neraka, tentang pahala, tentang ganjaran dan sebagainya ni. Kalau kita lihat itu adalah main tema yang ada dalam surah-surah Makkiyah, dan itu adalah step yang terbaik yang kita lihat kalau kita nak berdakwah. Stepnya kita gunakan step seperti mana step turunnya Al-Quran, iaitu kalau kita nak berdakwah, kita kena cakap dekat kita kena berdakwah tu maknanya kita kena attach dia punya akidah dia dulu, akhlak dulu, kita tunjukkan contoh, kita buatkan yang berkaitan dengan ni tadilah. Kemudian datang surah Madaniyah, iaitu surah selepas hijrah, adalah surah-surah yang banyak menceritakan tentang hukum hakam. Maknanya dekat sini kita lihat bahawa inilah metod dakwah yang terbaik untuk kita berikan kepada masyarakat, iaitu akidah, akhlak, kemudian barulah turunnya hukum hakam. Saya bagi contoh kan, kalau kita nak lihat kena hikmah terbesar metod dakwah yang berkesan melalui penurunan Al-Quran secara berperingkat ni. Kalau kita ingat kan satu kisah dahulu, ada satu kisah yang mana bapa saudara Nabi kan, Ja'far bin Abi Talib, ketika berhijrah ke Habasyah. Bagaimana ketika beliau menceritakan tentang hal keadaan golongan Arab Jahiliyah, yang mana dalam ungkapan dia tu, dalam dia punya kata-kata tu, dia kata kami ni satu kaum yang mana hidupnya macam guna hukum rimba lah, yang kuat makan yang lemah. Kami dahulu makan bangkai, kami dahulu sembah patung, kami dahulu menyakiti jiran, kami dahulu memakan yang lemah, menindas. Okey, dah masuk balik.
Boleh Ustaz? Okey. Waalaikumsalam. Tiba-tiba dia terputus sekejap Ustazah. Sekali lagi Ustazah. Dekat Pak Jaafar bin Abi Talib tadi. Okey. Tentang bagaimana Jaafar bin Abi Talib ketika berdepan dengan Raja Najasyi, beliau menceritakan tentang keadaan golongan Arab Jahiliyah. Bagaimana mereka dahulu adalah satu kaum yang hidupnya, latar belakang hidupnya seperti menjalankan hukum rimba lah. Maknanya yang kuat memakan yang lemah. Kemudian mereka dari segi muamalah sesama manusia pun mereka menyakiti manusia. Mereka makan bangkai, mereka makan yang kotor, anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup. Jadi ini satu budaya yang tak sihat, budaya yang tidak baik. Jadi bagaimana budaya yang tidak baik ini saya nak kaitkan dengan satu riwayat daripada Aisyah yang direkodkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Sayyidatina Aisyah menceritakan dalam satu hadis yang panjang lah, saya cuma quote apa yang intipati berkaitan dengan tajuk ini. Ketika Aisyah ditanya tentang Al-Quran tu cara turunnya tak sama dengan cara susunnya dalam mushaf. Jadi Aisyah kata Al-Quran itu diturunkan awalnya adalah terdiri daripada surah-surah mufassal yang mana banyak menceritakan tentang syurga, tentang neraka, tentang azab, tentang perkara-perkara berkaitan akidah. Kemudian Aisyah sebut lagi awal-awal surah yang diturunkan ayat-ayat sebegini diturunkan dalam fasa Mekah, fasa dakwah di Mekah. Di mana dalam fasa dakwah di Mekah diturunkan ayat-ayat berkaitan dengan akidah, dan apabila dah dilihat kecenderungan umat Islam dengan apa yang disampaikan dalam intipati akidah itu, iaitu akidah itu maknanya mereka beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, beriman kepada semua para nabi, beriman dengan dengan kitab, dengan malaikat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Maka bila dah mantap keimanan mereka, Aisyah kata barulah Allah turunkan ayat tentang halal dan haram. Maknanya ini adalah satu metod yang sangat baik untuk kita gunakan dalam dakwah. Maknanya kita lihat isu yang timbul hari ini dalam masyarakat kita ataupun dalam dunia secara amnya, kita lihat kebanyakan isu yang timbul hari ini semuanya berbalik-balik kepada masalah akidah sebenarnya. Masalah akidah ini adalah masalah kepercayaan kita. Bagaimana kepercayaan kita yang sedia ada. Okey. Okey. Masuk balik. Boleh. Sambung balik. Maaflah mungkin line saya kat sini kot yang tak berapa cantik manalah. Tak apa. Tadi part sampai daripada fasa akidah, diperkukuhkan akidah, lepas tu barulah dibawa kepada fasa halal dan haram tu. Sampai situ. Ya, okey. Jadi kita lihat di sini isu yang timbul pada hari ini, masalah yang timbul pada hari ini, kenapa ramai orang tak solat, kenapa tak tutup aurat, kenapa banyak masalah-masalah berkaitan dengan akhlak yang ada pada hari ini. Kita tak boleh terus nak dakwah mereka dengan kata haram tak pakai tudung, haram tak solat, masuk neraka. Tapi kita ikut bagaimana cara Al-Quran deal dengan masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Maknanya sentuh akidah mereka dulu, sentuh hati mereka dulu, perbetulkan akidahnya, sebab akidah ni maknanya belief system. Kita punya kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita dah betul-betul mantap, kita dah cintakan Allah dengan cinta yang benar-benar, maka kita sanggup berkorban. Tapi kalau cinta tu tidak ada, bagaimana pengorbanan dapat dilakukan? Jadi kita lihat bahawa zaman Rasulullah berjaya membina generasi yang cintakan Allah, cintakan Rasul melebihi selain daripada itu. Kerana itulah apabila turunnya ayat-ayat perintah ketika fasa Madinah itu,
semua para sahabat tak ada masalah. Okey, boleh, maknanya diturunkan ayat jihad. Okey, boleh buat. Boleh berjihad kerana Allah Subhanahu Taala. Bila disuruh menunaikan haji, bila disuruh infak, keluarkan zakat, semua mereka boleh buat. Sebab apa? Sebab cinta sayang itu dah ada. Tapi masalah hari ni bila sayang cintakan Allah itu tak ada, dia tak terasa muraqabah Allah, dia tak rasa Allah itu sentiasa melihat dia, sentiasa mendengarnya. Maka di situlah kita lihat banyak lompang-lompang dan juga masalah-masalah yang berlaku. Jadi kalau kita lihat kata-kata Aisyah ini, dia adalah satu kata-kata yang sangat dalam. Bagaimana inilah dia Al-Quran mengajar kepada kita metod dakwah yang berkesan. Maknanya mulakan dulu dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah ni maknanya kita cerita tentang alam. Sebab alam adalah lambang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buktikan dirinya adalah Tuhan yang Esa. Allah cerita tentang ciptaan dia. Jadi daripada situ akan timbul kita punya semangat untuk apa? Okey, Ustazah. Boleh Ustazah? Okey. Tak apa. InsyaAllah mereka semua bersabar Ustazah. Nanti semua insyaAllah jangan risau. Teruskan Ustazah. Okey, saya nak sambung lagi. Masih lagi dalam kata-kata Aisyah. Selepas Aisyah kata tentang perkara tadi, Aisyah ada kata laula nuzzila awal syai' la tashrabul khamar. Kalaulah andainya turun di fasa Makkah la tashrabul khamar. Maka kata Aisyah jangan minum arak. Kalaulah awal-awal fasa di Mekah turun ayat jangan kamu minum arak. Maka apa kata Aisyah? Laqalu la nada' khamar abadan. Maka orang-orang Arab akan kata, orang-orang Islam akan kata kami tak akan tinggalkan arak selama-lamanya. Dan Aisyah juga kata lau nazala awal syai' la taznu. Jika andainya diturunkan awal ayat dekat Mekah, jangan kamu berzina, maka apa kata mereka? Laqalu la nada' zina abadan. Kami tak akan tinggalkan zina selama-lamanya. Nampak tak kat sini? Maknanya itu adalah satu dakwah yang berkesan bagaimana hukum itu dapat dipraktikkan selepas iman tu dulu dah mantap. Selepas iman dah kuat. Saya bagi satu contoh kat sini kan, mungkin masa tak mengizinkan kita untuk bagi contoh yang banyak. Saya bagi satu contoh tentang pengharaman arak. Bagaimana pengharaman arak bukanlah dilakukan secara sekaligus. Okey. Tak apa, insyaAllah kita doakan Ustaz akan kembali sekali lagi. Tak? Okey, masuk adik. Maaf ya, adik keluar masuk. Tak apa Ustazah. Okey, kita balik kepada contoh yang kita nak bawa, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita satu dakwah yang berkesan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengharamkan arak kepada golongan Arab yang memang dah minum arak tu macam kita minum air teh. Ya. Jadi dia satu benda yang sangat sukar sebab dia dah jadi satu kebiasaan, seperti mana Ja'far bin Abi Talib cakap tentang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka memang bangsa yang mempunyai akhlak-akhlak yang sangat buruk. Dan minuman arak itu adalah satu minuman yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan diri mereka. Jadi apabila Allah nak mengharamkan arak, terdapat 4 peringkat pengharaman sebelum diharamkan secara total, sebelum diharamkan secara mutlak. Jadi kita lihat dalam Al-Quran ada menyebut tentang 4 step, 4 peringkat pengharaman arak ni. Pada peringkat yang pertama, Allah nyatakan dalam ayat surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 67. Surah An-Nahl ayat 67. Kalau kita lihat, surah An-Nahl adalah surah yang diturunkan dekat Mekah. Jadi dekat Mekah memang tak ada tentang hukum halal haram, tetapi Allah signal ataupun Allah dah bagi hint-hint itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min thamaratin nakhili wal a'nabi
tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Maknanya dalam ayat ini adalah peringkat pertama sebelum arak itu diharamkan, iaitu ayat ini menceritakan bagaimana Allah kata daripada banyak-banyak nikmat Allah itu, daripada banyak buah-buahan nikmat Allah berikan, ada dua jenis buah, iaitu at-tamru, iaitu an-nakhil, iaitu tamar, dan juga anggur. Inap, anggur. Yang mana daripada tamar dan juga daripada anggur ini, tattakhiduna minhu sakaran, kamu ambilnya sebagai satu minuman yang memabukkan. Tapi Allah tak blame, Allah tak kata itu buruk, Allah tak kata tak bagus. Di sini peringkat pertama Allah ceritakan tentang manfaat yang terdapat daripada buah tamar dan juga buah anggur, di mana daripada situ Allah kata kamu ambil dia sebagai satu minuman yang memabukkan, warizqan hasana, satu bentuk sisi positif, iaitu warizqan hasana, kamu dapat jual arak, kamu dapat untung yang besar daripada jualan arak. Tapi di hujung ayat tu kalau kita tadabbur, kalau kita perhatikan, inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun, itu adalah salah satu tanda-tanda ataupun kebesaran bagi kaum yang berakal. Jadi ini step yang pertama, maknanya dakwah secara indirectly, secara puji-puji dulu, secara kemudian masuk kepada step yang kedua, bagaimana Allah mula menceritakan dengan lebih detail lagi dalam peringkat yang kedua sebelum pengharaman arak, adalah Allah beri dalam bentuk perbandingan keburukan dan kebaikan yang ada pada arak itu, iaitu dinyatakan dalam ayat Surah Al-Baqarah ayat 219. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang arak, tentang judi dan arak. Maka Allah kata, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fihima ithmun kabir. Pada arak dan judi itu ada keburukan yang besar. Wa manafi'un linnas. Tapi Allah juga kata ada manfaatnya kepada manusia. Wa ithmuhuma. Jadi di sini Allah ceritakan secara tegas, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Keburukannya, dosanya, efek daripada arak dan judi itu lebih besar lagi keburukannya berbanding dengan manfaat. Jadi kita lihat dalam step yang kedua masih lagi tak haram. Masih lagi Allah datangkan dalam bentuk supaya kita berfikir. Kalau kita tengok ayat itu pun, di hujung ayat itu Allah kata, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Jadi ada sebahagian sahabat yang bila tengok ayat ni dah tinggalkan dah arak. Sebab dia dah nampak dah ini ada hint-hint di sini. Tapi hukumnya masih belum lagi keluar hukum. Masih belum lagi dikatakan arak itu haram. Cuma Allah kata di situ ada kebaikan, ada keburukan, tetapi keburukannya lebih besar. Kalau kita dakwah hari ni, kita tengok, kita boleh tambah dalam step yang kedua ni dari aspek-aspek perubatan. Hari ni melalui perubatan kita dah nampak banyak keburukan yang terdapat pada arak. Begitu juga keburukan yang terdapat kepada semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam bab pemakanan, bila Allah haramkan makan khinzir, makan darah, makan bangkai, dikaji dah dan dilihat bahawa di sana ada banyak penemuan-penemuan, bukti-bukti yang kata memang betul tak boleh makan. Memang betul benda tu membawa mudarat. Jadi fasa kedua, kalau kita nak berdakwah, kita mesti menggunakan pendekatan membandingkan antara kebaikan dan keburukan yang ada, dan di sana jelas nak gerakkan hati seseorang ataupun hati mad'u itu supaya dia berfikir, oh betul juga begini. Sebab apa? Tak diharamkan lagi sebab kita nak menyentuh dia punya belief system dia. Nak ubah belief system dia bukan senang. Dia memerlukan proses yang sangat panjang dan dalam. Kemudian sehinggalah turunnya pada step yang ketiga, waktu peringkat yang ketiga Allah dah mula haramkan, tetapi haramkan secara juz'i. Haram secara sebahagian, partial, sebahagian sahaja, sebahagian waktu sahaja. Sebahagian waktu boleh minum, sebahagian waktu tak boleh minum. Bila berlakunya ayat ini diturunkan, ayat ini adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa iaitu surah Madaniyah, dalam ayat 43
firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Maknanya wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa turunnya ayat ini? Ayat ini diturunkan ada sebab nuzulnya. Ketika dalam, kalau kita lihat di sana riwayat sebab nuzulnya, bagaimana Abdul Rahman bin Auf buat jamuan. Jadi dalam jamuan ni ada makan-makan, ada minum-minum, antara yang dihidangkan tu adalah arak. Jadi mereka pun minum arak. Masa tu memang arak tak haram lagi. Memang tak haram. Tak ada lagi nas yang mengatakan arak haram. Jadi masa minum arak, kemudian mereka menunaikan solat. Dalam solat baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa hujung. Tak jumpa hujungnya. Nak kata bukan orang mabuk, orang kalau tidur mengantuk pun, kalau kita mengantuk kan, kalau kita baca Qul ya ayyuhal kafirun tu kadang-kadang tak jumpa hujung. Kan dia pusing. Bahkan ada dalam tu dinyatakan bahawa silap. A'budu ma abattum. Aku sembah apa yang engkau sembah. Jadi dekat sini bila berlaku kemuncaknya peristiwa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi difahami daripada ayat ini diharamkan minum arak ketika nak solat. Jadi kita lihat secara tak langsung sebenarnya Allah telah mengharamkan secara separuh masa. Separuh masa tu telah diharamkan. Jadi bila turun ayat ni, mereka tak minumlah arak daripada subuh, zuhur, asar sampai maghrib. Sebab apa? Waktu jarak antara subuh, zuhur, asar, maghrib ini adalah satu jarak yang sangat dekat. Jadi kalau minum pun mungkin kesannya masih ada. Jadi mereka dah tak minum dah daripada waktu-waktu begini, dan kalau nak minum pun waktu malam. Jadi nampak tak? Dia dah mula tinggalkan separuh daripada keburukan arak itu. Jadi apabila dah berjaya meninggalkan separuh daripada waktu dia dengan minum arak, maka selepas daripada itu barulah datang peringkat yang keempat, turunnya pengharaman arak secara mutlak, secara total diturunkan arak dalam diharamkan arak dalam ayat surah Al-Maidah ayat 90. Jadi surah Al-Maidah ni antara banyak hukum-hukum yang terkini lah, yang mana hukum-hukum yang latest kan, yang mana diambil sebagai hukum hakam dalam syariat kan. Jadi dalam ayat 90 surah Al-Maidah Allah menyebut secara tuntas firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mana kat sini Allah kata tinggalkan. Dan kalau kamu berjaya tinggalkan, maka memang kamu adalah di kalangan golongan orang-orang yang berjaya, beruntung, berjaya di dunia akhirat. Nampak tak kat sini bagaimana Allah nak haramkan sesuatu habit yang tak baik tu, sesuatu adat yang buruk itu bukan secara sekaligus, tetapi secara beransur-ansur. Dan di situlah dakwah yang paling berkesan. Dan kalau kita nak dakwah dengan orang, kita tak boleh jumpa orang, kita terus kata, kenapa kau minum arak, hukumnya haram, kau ni begini, masuk neraka, begini. Itu satu dakwah yang menyebabkan orang lebih lari. Bukan orang lebih nak masuk Islam, lebih takut untuk masuk Islam ataupun lebih susah untuk berubah. Macam tadilah, macam Aisyah katakan, lau nuzila awal syai' la tashrabul khamar laqalu la nada' khamar abadan. Kami takkan tinggalkan arak selamanya. Jadi benda ni pun kalau kita lihat bagaimana Al-Quran berjaya mengubah sistem sistem yang buruk kepada sistem yang lebih baik. Kerana apa? Kerana ia dilakukan secara berperingkat. Pernah dulu satu ketika di negara Eropah bagaimana mereka cuba untuk mengharamkan arak secara sekaligus. Orang Eropah kan biasa minum arak. Mereka cuba mengharamkan arak secara sekaligus pada awal kurun ke-19 dulu. Apa yang berlaku menyebabkan orang dia jadi rebel, dia makin semakin galak minum arak. Tak boleh tinggalkan arak dan makin teruk lagi. Begitulah dia sesuatu perkara kalau kita nak haramkan ataupun tak benarkan sesuatu tu, kalau dibuat secara mengejut memang tak akan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Jadi bagaimana Al-Quran boleh mengubah daripada hukum undang-undang yang dicipta oleh manusia, yang mana undang-undang ini undang-undang
tidak sempurna kepada satu undang-undang yang sempurna dan boleh diikuti dan dia berkekalan sepanjang zaman. Dan kita lihat di sana banyak hikmah-hikmah yang kita lihat. Kenapa Allah haramkan ini, kenapa Allah suruh buat begini. Kalau dikaji satu persatu, semuanya adalah untuk kebaikan diri kita, dunia kita dan juga di akhirat kita. Dan kalau sikit lagi, ada masa lagi tak? Saya tak pasti. Boleh ke ada masa lagi? Kalau ada masa lagi, untuk hikmah yang keempat, kalau kita lihat kenapa Allah tak turunkan Al-Quran secara sekaligus. Kalau kita lihat sepanjang sirah Rasulullah SAW berlaku banyak insiden-insiden ataupun Al-Quran itu turun untuk merespon setiap insiden-insiden ataupun setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalaulah Al-Quran diturunkan secara sekaligus, tak boleh dia tidak boleh untuk meraihkan ataupun untuk merespon semua keadaan. Sebagai contoh kan, kita lihat zaman Rasulullah dulu ada golongan musyrikin, ada percubaan golongan musyrikin untuk membunuh Rasulullah. Ada cerita tentang golongan munafik, ada konspirasi golongan munafik belakang Rasulullah. Ada kisah-kisah tentang bagaimana contohnya kisah Aisyah difitnahkan, hadisatul ifk kan, peristiwa fitnah Aisyah itu, ataupun di sana ada kisah apa yang berlaku dalam perang Badar, apa yang berlaku dalam perang Uhud. Jadi semua peristiwa-peristiwa ni perlu direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya supaya ia dapat memberikan pengajaran kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat. Dan bila kita baca hari ini pun, kita akan dapat pengajaran itu juga daripada semua apa yang berlaku. Sebagai contoh kan, bila kita lihat Al-Quran turun, dia akan merespon, sama ada respon itu dalam bentuk teguran. Kalau kita tengok dalam bentuk teguran, Rasulullah ada juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, contohnya dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa ketika datang Ibn Ummi Maktum kan, minta pengajaran, kemudian Rasulullah berpaling dan bermasam muka, maka ditegur. Jadi kalau turun Al-Quran secara sekaligus, hikmah ini tak dapat dicapai sama sekali. Jadi setiap kali berlaku kesilapan, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Kahfi, bagaimana Rasulullah bagi tahu kepada musyrikin Mekah, datang besok aku jawab soalan-soalan yang kau berikan kan, soalan tentang Okey, masuk. Okey, Ustazah. Teruskan. Bagaimana Allah merespon ataupun menegur Rasulullah kan, contohnya dalam surah Ashabul Kahfi, Allah tegur Rasulullah, ucapkan insya-Allah, ataupun dalam surah Al-Mujadalah, Allah tegur, Allah cerita tentang bagaimana merespon Khawlah binti Tha'labah ketika mengadu kepada Rasulullah, ataupun apa yang berlaku dalam perang Uhud, kekalahan perang Uhud ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ni adalah manifestasi daripada penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Kalau kata diturunkan secara sekaligus, kita tidak dapat mendapat teguran ataupun respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk setiap tindakan yang berlaku. Dan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah, sama ada dalam bentuk teguran, sama ada dalam bentuk pujian ataupun bentuk gertakan. Contoh gertakan ni kepada golongan munafik, kepada golongan musyrikin, ataupun dalam bentuk amaran dan sebagainya kan. Ada juga menegur isteri-isteri Rasulullah SAW. Semua ni adalah perkara yang berlaku, yang mana berlaku ni, dia berlaku hari ni pun berlaku juga benda-benda tu. Jadi bila Allah respon, bila Allah tegur secara direct dalam Al-Quran, bila kita ada masalah hari ni dalam rumah tangga, kita buka dah ada jawapan. Bila kita ada masalah kat pejabat, kita tengok dah ada jawapan. Bila kita dalam teamwork kita berlaku sesuatu permasalahan, oh ini jawapan dia. Jadi semua jawapan ini adalah hasil daripada hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat, maka inilah yang kita boleh guna pakai sehingga hari ini. Yang mana Al-Quran tu sebenarnya untuk diri kita. Bila kita baca Al-Quran, kalau boleh
kita kena letakkan diri kita dalam ayat yang kita baca tu. Baru kita akan dapat dia punya solusi ataupun hikmah. Walaupun cerita ni cerita pasal Firaun kan, cerita pasal ahli sihir, apa aku nak ambil iktibar, tapi bila kita letakkan kita punya diri kita dalam ayat-ayat begini, ada banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat begini. Jadi itu antara hikmah turunnya Al-Quran secara peringkat supaya ia dapat merespon setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Kita lihat dalam perang Tabuk tu kan, direspon dalam surah At-Taubah. Bagaimana surah At-Taubah Allah cerita satu persatu tentang karenah golongan munafik ni. Jadi secara tak langsung kita dapat satu gambaran, oh begini. Jadi itu antara hikmah kenapa tidak diturunkan Al-Quran secara sekaligus. Dan akhir sekali adalah hikmah yang terakhir sebenarnya nak menjelaskan bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Al-Quran turun secara beransur-ansur, ada juga golongan musyrikin bila tanya, dia tunggu Rasulullah jawab tapi Rasulullah tak dapat jawab. Bila tak dapat jawab sebab ada juga beberapa insiden yang wahyu lambat turun. Bila wahyu lambat turun, maka ini lagi menegaskan bahawa Al-Quran bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Bahkan kalau kita lihat semua cerita-cerita dalam yang disampaikan yang ada dalam Al-Quran itu adalah peristiwa-peristiwa yang melibatkan contohnya perkara ghaib yang al-madi, ghaib yang lampau. Ghaib yang lampau ni maknanya ghaib yang sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi. Contohnya cerita bagaimana cerita Musa dengan Firaun, cerita bagaimana jasad Firaun tu di mana, cerita tentang Maryam, cerita tentang ibu Maryam, bagaimana Maryam begini, kemudian cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi ini melibatkan ghaib yang mana dari segi sejarahnya, dari segi fakta sejarah, tidak mungkin orang yang genius setara mana pun dia boleh mencipta-cipta sejarah. Sebab sejarah adalah benda fakta. Jadi bila Rasulullah boleh mendatangkan aspek putus lagi nampaknya. InsyaAllah saya percaya Ustazah akan masuk balik. InsyaAllah. Okey, Ustazah. Okey, kalau kita lihat mustahil Al-Quran itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab macam saya katakan tadi, perkara-perkara gaib yang berlaku sepanjang sebelum kelahiran Rasulullah itu adalah satu perkara gaib yang tak mungkin sekali untuk direka cipta, sebab kesannya ada sehingga hari ini. Bahkan perkara-perkara gaib yang ada pada zaman Rasulullah sendiri kan, macam mana Rasulullah Allah bongkarkan tentang sikap-sikap golongan munafik, siapa golongan munafik, apa mereka buat, apa strategi mereka, itu semua adalah benda-benda gaib yang mana mustahil Nabi Muhammad yang boleh tahu perkara-perkara tersebut, dan yang gaib akan datang yang mana berkaitan dengan ayat-ayat yang banyak diceritakan dalam juzuk Amma kan, cerita tentang hari kiamat, tentang hari akhir zaman, tentang itu semua adalah benda-benda ayat-ayat yang mana jelas membuktikan bahawa Al-Quran itu bukan daripada Rasulullah. Bahkan jelas turunnya Al-Quran secara beransur-ansur nak menjelaskan bahawa Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa setakat itu sajalah yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak apa yang saya faham daripada sejarah kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah SAW. Allah Alam. Jazakillah khairan jazak Ustazah atas perkongsian yang saya rasa. Pertama, saya rasakan macam memang kita rasa macam duduk kat universiti lah Ustazah. Memang nampak ketersusunan point tu, mana direction yang Ustazah nak bawa kita orang ni. Sebab saya sebagai pendengar, walaupun moderator, saya mendengar dengan daripada mula sampai habis. Dan saya percaya yang sedang mendengar pun rasa benda yang sama macam saya rasa. Sebab first kali Ustaz datangkan fakta, apakah hikmahnya dan apa pembuktian. Saya rasa climax tadi bila Ustaz cerita tentang bagaimana pentingnya beransur-ansur Quran bila mana Allah haramkan arak tu secara berperingkat tadi tu. Saya rasa ramai juga yang terkesan dengan part tu sebab memang nampak sangat geniusnya Allah Azza wa Jal
sangat luar biasanya Allah mentakdirkan Quran ni turun secara beransur-ansur. Okey, baik. Sementara tunggu ada soalan daripada audiens kita Ustazah, saya akan buat kesimpulan sikit terhadap apa yang Ustazah kongsikan tadi. Saya dapati kat sini Ustazah kongsikan ada 5 hikmah lah daripada hikmah kenapa Quran diturunkan bukan sekaligus tapi kenapa mesti beransur-ansur. Yang pertama saya dapati Ustazah sebut antara hikmahnya adalah untuk mengukuhkan ataupun memperkuatkan jiwa Nabi. Sebab kalau kita tengok Ustazah, kadang-kadang kita tak dapat nak nafikan, kadang-kadang ada satu pengisian yang kita dapat tu dia tak boleh nak kekal momentum tu lama. Jadi hikmah tidak diturunkan sekaligus dengan datang berperingkat-peringkat supaya dia punya konsistensi tu, momentum tu. So bila kita dah gunakan pengisian tu ataupun ayat yang digunakan tu untuk membangkitkan motivasi tu, dia mungkin akan ada tempoh masa dia. Tapi Allah mengetahui hamba yang diciptakan itu. Sebab itu Allah akan turunkan ikut situasi Nabi. So bila Nabi sangat desperate memerlukan motivasi, maka Allah datangkan ayat. Maka betul lah kata Ustaz tadi, untuk mengekalkan mood semangat Nabi. Itu satu term yang sangat cantik lah. So nak kata kat sini hikmah dan tadabbur kita Ustaz adalah pentingnya para duat ataupun pendakwah hari ini kena kekal momentum ataupun semangat tu. Dan semangat itu kita boleh ambil ibrah dengan ada motivasi berterusan. Dan tidak dapat tidak kita kena ambil daripada Quran lah. Okay, daripada Quran. Nombor 2 adalah untuk memudahkan hafalan. Hafalan. Dan ini juga saya rasa dia macam seolah-olah macam memperjelaskan kenapa suratul A'la kita baca setiap malam bulan Ramadan ni, solat witir tu kan. Kita baca suratul A'la kan ada sanuqri'uka fala tansa. Kan bacalah supaya kamu dan kamu tidak akan lupa. Dan hikmah kenapa di samping kenapa tidak lupa itu sebab Allah turunkan beransur-ansur. Dia tidak sekaligus. Dia beza dengan kalau Taurat, Injil, Zabur diturunkan dengan Allah sebut wa anzalat Taurat wal Injil suratul Imran kan. Sebab cantik Ustaz tadi ada Ustaz cerita pasal beza nazzala dengan anzala. Yang ini pun ramai orang confuse lagi tu bila mana surah Al-Qadar tu kalau ada yang kaji bahasa wazan af'ala ni memang sekaligus lah kan, ataupun anzala tu memang turun sekaligus. So saya pun dah jelaskan tadi iaitu dalam surah Al-Qadar itu dia refer kepada penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang tu yang diturunkan secara sekaligus lah. So daripada Baitul Izzah kepada jiwa Nabi Muhammad diturunkan secara mutawatir, secara beransur-ansur. Okay, baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa hikmah Allah turunkan beransur-ansur adalah sebab strategi dakwah. Yang dekat part ni yang saya nampak Ustaz ada masukkan elemen ataupun contoh tentang bagaimana step by step ataupun mutawatirnya ataupun satu persatu tu hikmah kenapa beransur-ansur tu sebab sama juga dengan pengharaman Arab tidak secara drastik. Sebab kalau drastik rasanya betul lah kata macam hadis Aisyah tadi tu, siapa nak tinggalkan benda yang dah biasa, minum air teh setiap hari, tiba-tiba nak kena stop air teh, susah. Sama macam sekarang Zah, dia ada macam orang kata apa, coffee addict pun ada juga macam tu. Dia macam ketagihan kopi. Tapi kalau kata nak terus berhenti minum kopi, memang susah. Kita semua nak berhentikan nak berhenti minum kopi tu. Baik, seterusnya yang keempat saya sebut antara hikmah juga kenapa diturunkan beransur-ansur adalah dia menjadi respon kepada insiden-insiden yang Rasulullah SAW lalui. So nak katanya dia tidak datang secara sedemok tu, tujuannya adalah supaya membuktikan juga yang kelima saya rasa. Dia 4 dengan 5 ni saya nampak macam ada kaitan. Dia membuktikan yang kelima supaya nampak bahawasanya Nabi tak tahu semua perkara melainkan Allah bagi tahu dia pada waktu yang tertentu. Sebab contoh macam Khawlah binti Tha'labah bertanya tentang hukum zihar. Kenapa Nabi delay? Nabi tak jawab terus. Sebab itu adalah bukti yang Allah yang beritahu jawapan kat dia, bukan Nabi kirim sendiri hukum akam. Itu jugalah. So insiden tertentu maka turun ayat tertentu. Secara automatik membuktikan yang kelima, hikmah kelima, iaitu Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Itu adalah rumusan lah secara ringkas yang saya boleh buat daripada slot Ustaz tadi. Okay, ada soalan ke? Okay, ni Ustaz ada soalan. Ustaz nampak tak dekat skrin ada keluar soalan Ustaz? Ada kan? Tak ada. Tak ada? Dekat skrin? Oh tak nampak. Okay, saya bacakan soalan dia. Okay, soalannya adalah, okay, kalau ditanya perintah pakai tudung di Madinah, jadi kita kena
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Assalamualaikum doktor. Okey, kita teruskan dengan soalan. Boleh dengar doktor? Okey, boleh. Okey, soalan daripada WhatsApp. Kalau ditanya perintah pakai tudung di Madinah, jadi kita kena besarkan anak kita dengan ayat-ayat Mekah dahulu, macam kenal Tuhan. Kelak nanti dia tentukan sendiri nak pakai tudung ke tak. Kita tak boleh paksa. Macam mana kita nak respon kepada pertanyaan sebegini? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Separuh daripada soalan ini kalau kita lihat, boleh dengar? Okey. Okey. Berkaitan dengan soalan ini, separuh daripada soalan ini maknanya bila ditanya, kalau ditanya perintah pakai tudung di Madinah, jadi kita besarkan anak kita dengan ayat-ayat Mekah dahulu kenal Tuhan. Yang ini memang betul. Kalau kita nak sebelum kita menceritakan tentang hukum hakam di dalam Islam, perlu untuk kita jelaskan dahulu kepada anak-anak ini bahawa tentang perkara-perkara akidah dulu, tentang perkara bagaimana Allah sayang kita, Allah melihat kita, Allah berikan ganjaran di atas setiap perbuatan kita, setiap larangan Allah bila kita lakukan akan mendapat juga akibatnya dan sebagainya. Jadi memang betul itu dia punya peringkatnya. Tetapi dalam satu peringkat apabila dia dah dewasa, kita tak boleh pula kita nak kata kat dia sendiri tentukan sama ada dia nak pakai tudung atau tidak, sebab hukum itu dah jelas dan hukum pakai tudung tu memang dah diwajibkan. Jadi kewajipan pakai tudung tu seharusnya dia pakai tudung. Dan apabila akidahnya, kalaulah seseorang tu bila dia membesar dengan akidah yang betul, akidah yang benar, maka secara automatik dia sendiri akan tahu kewajipan dia sebagai seorang hamba memakai tudung, bukan kerana fashion, bukan kerana selain daripada itu, tetapi kerana menyahut tuntutan dan juga kewajipan yang telah Allah perintahkan kepada dia. Dan saya suka juga nak sebut dekat sini kan, contoh tadi macam dalam pengharaman arak tu pun berlaku step by step. Kita hari ni kita lihat hukumnya dah haram. Jangan pula lepas ni ada orang kata aku nak ambil lah step yang ketiga, maknanya minum separuh waktu, separuh lagi betul tak haramkan. Tak boleh, sebab ni dah hukum tu telah di replace dengan step yang keempat yang kata haram. Macam juga waktu fasa Mekah memang tak ada lagi kewajipan bertudung. Masuk fasa Madinah wajib pakai tudung. Bila kata wajib pakai tudung, bila kita nak ajar anak-anak kita, jangan kita kata okey fasa Mekah maknanya dia ni nanti bila masuk besar nanti ikut dia. Dia nak, tak boleh. Sebab apa? Hukumnya memang dah tuntas. Sekarang ni segala hukum hakam dalam Islam memang dah tuntas, dah mengatakan bahawa ini halal, ini haram, dan itu bukannya datang daripada Nabi Muhammad SAW, bahkan daripada Allah yang menciptakan kita. Dan bila dia memberikan sesuatu arahan, perintah itu, semuanya baik untuk diri kita, untuk kesihatan kita, untuk dunia kita dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Baik. Ada tadi ada soalan ni Zah, dia kata dekat sini daripada Hajah Syiril, okey. Adakah keseluruhan ayat-ayat Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, Zah? Ada soalan. Okey. Soalan ulum Quran. Okey, terima kasih kepada Hajah Syiril. Al-Quran memang diturunkan, keseluruhan ayatnya diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Sebab tu kalau kita lihat tarif Al-Quran itu sendiri kan, tarif Al-Quran itu sendiri adalah
kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi maknanya Jibril lah yang menurunkan Al-Quran daripada awal sehingga akhirnya. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya daripada Syahkirin Muhammad Shah. Kadar penghayatan Al-Quran dalam masyarakat Islam di Malaysia berbanding dengan jumlah umat Islam yang menjadi majoriti. Kenapa terjadi begini sehingga boleh menimbulkan fitnah kepada Islam dan bagaimana cara kita nak mengatasinya? Okey, terima kasih kepada Cik Syakirin atas soalan yang ditujukan. Mengenai kadar penghayatan. Jadi kadar penghayatan ni memang satu perkara yang besar yang kita lihat hari ini pun banyak dah gerakan-gerakan yang diambil oleh pecinta-pecinta Islam, pecinta-pecinta Al-Quran untuk memberikan pemahaman penghayatan Al-Quran yang sebenarnya kepada masyarakat. Saya yakin insya-Allah satu hari nanti akan timbul akan ada kesedaran yang besar di kalangan generasi kita hari ini untuk menghayati Islam dengan lebih dalam lagi. Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, isunya dia berbalik kepada isu kita tak nak ubah diri, kita tak nak ubah kita punya kita punya belief system kita. Contoh kan bila kita naik kereta contoh kan ada orang bawa kereta dekat depan tu lambat kan. Jadi kita nak respon kita punya keadaan tu, kita nak respon ikut Al-Quran ke ataupun ikut ego kita. Kalau kita nak respon ikut Al-Quran, kita akan bersangka baik sama ada depan ni perempuan baru belajar kereta ataupun ada mungkin ada sesuatu yang tak kena pada dia, ataupun kita nak terus keluarkan maki ataupun sumpah seranah daripada mulut kita sendiri. Jadi bagaimana kita merespon setiap situasi tu dia bergantung bagaimana kita merespon Al-Quran dalam diri kita. Kalau kita dapat meletakkan Al-Quran tu dalam hati kita, maka setiap respon yang kita nak buat, kita akan mengambil respon yang berdasarkan Al-Quran juga. Kalau kita ambil respon selain daripada Al-Quran, sedangkan kita baca Quran banyak juga, di situ ada lompangnya. Di situ ada sesuatu yang perlu dimuhasabah, yang perlu diperbaiki supaya dapat diperbetulkan keadaan itu. InsyaAllah saya yakin satu hari nanti dengan usaha yang dibuat oleh Tadabbur Center, Masya Allah, satu usaha juhud yang begitu besar yang mana memberikan pemahaman yang sangat jelas kepada masyarakat, dan kita sama-sama doakan semoga Tadabbur Center terus mara ke hadapan dengan lebih cemerlang gemilang lagi untuk menyedarkan masyarakat, memberikan penghayatan sebenarnya Al-Quran kepada masyarakat, insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas doanya. Ada satu lagi soalan kot, kita akan terus, kita target 10.30 kita berhenti insya-Allah. Satu soalan lagi. Okay, satu soalan yang saya nampak ni daripada Ahmadul Ba'in. Saya rasa soalan ni pun menarik Ustazah. Soalannya adalah Al-Quran dah diturunkan sekaligus di Lauh Mahfuz. Saya rasa bukan di Lauh Mahfuz ni, di Baitul Izzah saya rasa. Maksudnya ayat Quran bukan dialog secara langsung antara Allah dan Rasulullah. Macam mana kita nak jelaskan kenyataan ni? Dia kata macam tu. Ustaz ada faham tak soalan ni? Boleh. InsyaAllah. Okey, maknanya dia soalan ni dia, terima kasih kepada yang bertanya, Baiz yang bertanya bagaimana dialog Al-Quran itu. Jadi macam yang saya katakan tadi, bahawa Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu secara sekaligus. Tapi di sana ada juga perbahasan ulama. Bagaimana Jibril mengambil ayat-ayat Al-Quran ni daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah kemudian kepada Rasulullah SAW. Adakah dengan cara seperti dialog langsung ke ataupun begini? Kita lihat bahawa Al-Quran tidak dinyatakan dalam mana-mana nas sama ada Al-Quran ataupun hadis bagaimana dia diambil. Bagaimana, adakah dalam bentuk lafaz ke, dalam bentuknya ke, tapi dia adalah dengan cara yang khusus, yang mana khusus tu tidak dicarahkan, tidak diceritakan secara detail dalam nas. Jadi kita tawakuf, kita tak boleh
fikir lebih lanjut lagi. Sebab apa? Tak ada nas yang menceritakan bagaimana daripada dipindahkan daripada Jibril bawa daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sama dekat langit dunia. Dan dialog yang yang berlangsung itu adalah daripada kata-kata wahyu Allah, kata-kata Allah, tapi diberikan atas perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi Jibril yang sampaikan wahyu-wahyu kalam-kalam Allah itu dari kalam Allah. Bila kata kalam Allah maknanya tak ada satu pun kalam Jibril. Kalam Allah. Jibril bawa kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menghafal ayat-ayat tersebut dan disampaikan kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Dia masuk dalam satu ilmu tauqifi dalam ulum Quran. Dia kena tawakuf lah, yang macam kita tak boleh nak bahas panjang, melainkan kita boleh mengatakan sekadar wallahu a'lam. Situ tawakufnya. Ada banyak juga Zain dalam ulum Quran yang ilmu yang termasuk dalam tauqifi, benda yang kita tak boleh nak discuss further, yang tak boleh nak kita tak nak bahas panjang sebab dia terlalu ghaibiyat, tak boleh nak difikirkan dengan akal manusia. Okay, baik. Saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih pada semua yang bertanya soalan dan mohon maaf atas segala kesilapan teknikal ataupun gangguan teknikal yang berlaku sepanjang live tadi. Saya pun ada tadi terputus-putus seketika. So nak kata tuan-puan sekalian, pengisian pada hari ini bagi saya adalah pengisian yang memberikan kita, mungkin selama ni kita tertanya-tanya kenapa Quran mesti diturunkan secara sekaligus, kenapa dia tidak mengekalkan rhythm yang sama bila Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, kepada Isa, kepada Nabi Daud, kenapa tidak sama dia punya rhythm tu? Kenapa untuk Al-Quran diturunkan secara berbeza, iaitu diturunkan secara mutawatir, iaitu beransur-ansur. Sedangkan Taurat, Zabur, Injil semua turun secara sekaligus. Yang ini disebut dalam surah Al-Imran. Unzila macam ayat dia? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Anzala digunakan dekat situ. So nak kata sekalian, kita dah dapat jawapan dengan 5 hikmah yang saya dah kongsikan pada rumusan yang sebentar tadi. Mudah-mudahan pengisian pada hari ini membantu kita untuk menambahkan keyakinan terhadap apa yang kita baca selama ini dan seterusnya menyebabkan kita rasa attach dengan Al-Quran ni, sebab kita kena yakin Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya datang daripada mulut Nabi ataupun bicara Nabi ataupun rekaan Nabi. Sebaliknya adalah kalamul mu'jiz, kalam yang bermukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustazah atas komitmen yang sudah diberikan kepada Tadabbur Center. Sebab kita faham komitmen asatizah kita memang sibuk dengan urusan universiti, dengan komitmen sebagai suami ataupun isteri dekat rumah. Jadi komitmen asatizah sekalian sangat kami hargai. Terima kasih Ustazah kerana sudah berkongsi dengan semua rakyat Malaysia kita yang sedang menonton. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan ada lagi pada siri yang seterusnya, Tadabbur bersama Murabi dengan asatizah yang berbeza. Dan jangan lupa setiap 6.30 petang kita akan ada segmen hikmah penamaan surah. So boleh tengok di Facebook Tadabbur Center, insyaAllah. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.